Selamat datang ke saluran Mindset Knowledge, sebuah channel yang bertujuan untuk membuka minda anda dan mempromosikan pengetahuan tentang dunia. Adakah anda terpaksa membuat lebih masa baru-baru ini? Atau adakah anda seorang yang bekerja sambilan selepas waktu kerja untuk menambah pendapatan? Berita terbaru menunjukkan bahawa masalah keletihan semakin meningkat. Kementerian Kebajikan dan Buruh Jepun mendapati bahawa hampir separuh syarikat melanggar undang-undang dengan memaksa pekerja membuat lebih masa. Antara itu, 37% syarikat memaksa pekerja membuat lebih masa melebihi 80 jam sebulan, yang melebihi had kematian akibat keletihan. Di Korea Selatan, 7 orang penghantar barang mati akibat keletihan sebelum tahun 2020 tamat. Di China, industri IT mempunyai budaya 996, yang bermaksud bekerja 6 hari seminggu dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Jepun telah mengalami beberapa kes kematian akibat keletihan yang melampau, seperti kes kematian akibat keletihan Miwasado dan Matsuri Takahashi. Pada tahun 2013, Miwasado mati akibat keletihan jantung selepas bekerja lebih masa selama 159 jam dalam 1 bulan dan hanya berehat 2 hari. Matsuri Takahashi pula melakukan bunuh diri pada tahun 2015 akibat keletihan selepas membuat lebih masa selama 105 jam dalam 1 bulan dan mengalami gangguan berterusan dari ketua pada tahun 2015. Pakar pernah meramalkan bahawa dengan peningkatan produktiviti, masa bekerja manusia akan berkurang. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, dari tahun 1940 hingga 1980, produktiviti meningkat 2 kali ganda, yang bermaksud pekerja pada tahun 1980 hanya perlu separuh masa kerja untuk menghasilkan hasil yang sama seperti tahun 1940. Pada tahun 1967, Senat Amerika Syarikat bahkan membayangkan bahawa pada tahun 1990, pekerjaan hanya perlu dilakukan selama 3 hari seminggu. Langkah-langkah lain termasuk bekerja selama 22 jam seminggu dan peningkatan umur persaraan standard kepada 38 tahun. Namun, impian ini dianggap ironis dan terlalu idealistik di mata pekerja moden. Jurang antara impian dan realiti merupakan ciri zaman keletihan ini. Mengapa masyarakat sebenarnya sedang berkembang, tetapi masyarakat yang diimpikan manusia menjadi masyarakat yang terlalu letih? Kemampuan untuk menikmati bahan yang lebih banyak, namun waktu untuk diri sendiri semakin berkurang. Apakah penyebab di balik fenomena ini? Moden perniagaan sudah lama memasuki zaman globalisasi, dan fenomena ini telah menjadi masalah yang dihadapi oleh kebanyakan negara. Di Amerika Syarikat, lebih daripada 1 dalam setiap 4 lelaki dan lebih daripada 1 dalam setiap 10 wanita bekerja lebih daripada 50 jam seminggu. Dalam kalangan pekerjaan, kebanyakan kes kelelahan berlebihan berlaku dalam kalangan pengurus, penyelidik dan pekerja teknikal, dan kebanyakan daripada mereka adalah pekerja profesional berpangkat sederhana. Satu cerita kecil dapat memberikan gambaran tentang persekitaran kerja di Amerika Syarikat. Semasa serangan 911, seorang pekerja di Bank Pelaburan KBW mengatakan bahawa dia bekerja di tingkat 88 dan ketika dia berlari turun tangga dengan susah payah. Siaran dalam bangunan memaklumkan, pekerja harus segera kembali bekerja. Di negara-negara Kesatuan Eropah, berdasarkan data pada tahun 2002, United Kingdom merupakan negara yang teruk mengalami kelelahan berlebihan, dengan 75% pekerjaan di syarikat memerlukan pekerja bekerja lebih masa, tetapi hanya 36% daripada mereka yang dibayar untuk bekerja lebih masa. Setiap 5 pekerja lelaki, seorang daripadanya mendapat rawatan kerana tekanan. Majalah Kesihatan United Kingdom pernah menyenaraikan penyakit pekerjaan utama abad ke-21, termasuk serangan jantung, bunuh diri dan strok. Mengapa kapitalisme globalisasi menjadi pendorong kelelahan berlebihan? Zaman lelah dipercayai mempunyai 2 sebab. Pertama,
globalisasi memberi pihak modal lebih banyak pilihan rundingan, seperti anak syarikat Siemens, Jerman. Siemens pernah mencadangkan dalam perbincangan dengan Kesatuan Pekerja. Jika Kesatuan Pekerja tidak bersetuju dengan pemanjangan waktu bekerja, maka bahagian pengeluaran inti 2 kilang itu akan dipindahkan ke negara dengan upah yang lebih rendah dan bekerja lebih lama seperti di Hungary dan China, dan Kesatuan Pekerja terpaksa menurut. Kedua, globalisasi menyebabkan persaingan jam kerja buruh global. Seiring dengan perusahaan multinasional Jepun, Eropah, dan Amerika Syarikat memindahkan kilang ke negara-negara berkembang, karyawan di negara asal langsung bersaing dalam hal gaji dan jam kerja dengan karyawan di negara lain. Data tahun 2000 menunjukkan bahawa jam kerja di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Thailand, Filipina, dan India lebih panjang daripada di Jepun, dan ini menciptakan tekanan pada karyawan Jepun. Karyawan Amerika Serikat juga harus bersaing dengan karyawan India yang dapat berbicara bahasa Inggeris, gaji rendah, dan jam kerja panjang. Globalisasi dalam pengeluaran dan pertumbuhan teknologi maklumat mempunyai hubungan yang erat. Teknologi maklumat menjadikan kerja kita lebih mudah dan cekap, tetapi kesan sampingannya adalah sempadan antara rumah dan pejabat menjadi kabur. Kita terpaksa membalas mesej kumpulan syarikat walaupun berada di rumah. Faktanya, revolusi teknologi maklumat telah menyebabkan peningkatan jam kerja, sama seperti revolusi industri pada abad ke-18 hingga ke-19. Walaupun kilang memperkenalkan mesin besar untuk pengeluaran, pekerjaan sepatutnya menjadi lebih mudah. Namun, realitinya ialah kilang mempunyai keupayaan untuk merekrut pekerja dengan gaji yang lebih rendah kerana perkembangan teknologi, membuat pekerja semakin lemah dalam menghadapi majikan. Pada masa kini, teknologi maklumat menyebabkan 7 juta orang di Amerika Syarikat terpaksa memeriksa email walaupun tidak berada di pejabat, seperti syarikat internet Amerika Online yang menetapkan bahawa hanya pada 3 hari sebelum dan selepas hari cuti rasmi, pekerja boleh tidak memeriksa email. Tentu saja, hujung minggu tidak termasuk. Zaman kelelahan telah mengidentifikasi dampak revolusi teknologi informasi terhadap pekerja moden. Pertama, teknologi informasi telah menghasilkan standarisasi dan simplifikasi pekerjaan. Hal ini telah mengarah pada pengembangan bisnes outsourcing, dengan pekerja resmi digantikan oleh pekerja non-resmi, yang menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan kerja. Pertama, teknologi informasi telah menghasilkan standardisasi dan pemudahan dalam kerja. Ini memungkinkan bisnes outsourcing berkembang, dengan pekerja informal menggantikan pekerja formal, dan hubungan pekerjaan yang tidak stabil. Kedua, teknologi informasi mempercepat operasi bisnes, meningkatkan persaingan waktu dan diversifikasi produk, dan menghasilkan model ekonomi yang tidak terbatas dan beroperasi 24 jam sehari. Ketiga, internet menghubungkan waktu kerja dan waktu hidup, sehingga jam kerja memiliki kemungkinan tanpa batas, dengan pekerja masih harus menangani email pekerjaan yang menumpuk bahkan setelah pulang ke rumah. Keempat, karyawan perusahaan takut terdepak oleh era informasi, dan ini menimbulkan tekanan psikologi serta gejala fisik seperti masalah mata, pinggang, dan bahu akibat penggunaan komputer dalam jangka waktu yang lama. Globalisasi dan teknologi informasi telah memperpanjang jam kerja, tetapi seiring dengan peningkatan taraf hidup, kehidupan kita sekarang jauh lebih nyaman daripada generasi sebelumnya. Namun, di era ini, konsep overwork, kelelahan kerja, dianggap sebagai jebakan, kerana semakin besar ekonomi tumbuh, semakin serius masalah kelelahan kerja ini terjadi. Di Jepun, waktu kerja yang subjektif bahkan lebih lama dari waktu kerja resmi, dan alasan di balik ini mungkin adalah persaingan yang tersirat dalam konsumsi moden. Kelas menengah mencapai diri mereka sendiri melalui konsumsi, dan mereka hidup dalam gaya hidup yang boros. Namun, harga yang harus dibayar adalah bekerja lebih keras untuk gaji yang lebih tinggi.
Menurut mantan Menteri Tenaga Kerja Amerika Serikat, Robert Reich, semakin mudah bagi kita sebagai pembeli untuk memilih produk dan layanan yang lebih baik, semakin sulit bagi kita sebagai penjual untuk menarik konsumen, mempertahankan pelanggan, menangkap peluang, menandatangani kontrak, dan bekerja keras untuk mencapainya. Akibatnya, irama hidup kita semakin tidak teratur. Kebolehcapaian beli belah yang semakin mudah, tercermin dalam kedai serbaneka 24 jam, penghantaran yang semakin cepat, dan beli belah dalam talian yang mudah dan pantas. Namun, dalam zaman yang penuh dengan keletihan ini, beli belah di kedai serbaneka seringkali didukung oleh pekerja berjam-jam dan pekerja separuh masa, yang menyebabkan masa kerja menjadi lebih lama dan pekerjaan menjadi tidak stabil. Industri penghantaran pula seringkali melanggar garis panduan kematian akibat keletihan, di mana pekerja penghantaran di Jepun bekerja selama 56 jam seminggu, dan memanjangkan masa kerja juga menyebabkan risiko keselamatan di jalan raya. Sementara itu, beli belah dalam talian yang disukai oleh semua orang sebenarnya melibatkan kerja fizikal yang langsung. Sebagai contoh, syarikat pelantar logistik Amazon, pelicin yang dikontrak oleh J. Sugyo no Nihon, JNN, di Jepun, mempunyai 200 pekerja separuh masa yang memproses pesanan buku dengan kelajuan 3 buku setiap minit. Di tempat kerja, tidak terdengar suara tawa pekerja sambil bekerja atau bisikan-bisikan di antara mereka. Kesulitan pekerjaan dan ketidakstabilan hubungan pekerjaan dalam zaman kepenatan. Dalam menghadapi kepenatan, suara pekerja seringkali tidak dapat seimbang dengan pengusaha, dan yang dapat diandalkan adalah pengaturan pemerintah terhadap pengusaha. Namun, di dalam zaman kepenatan, liberalisme baru menguasai dunia moden, yang menyebabkan pengendalian tenaga kerja menjadi lebih santai dan ketidakstabilan hubungan pekerjaan. Aliran pemikiran liberalisme baru sangat populer di Inggris, Amerika Serikat, dan Jepun. Pada tahun 1980-an, para pemimpin ketiga negara menganjurkan pemerintahan kecil, mempersempit biaya perlindungan sosial, dan mempromosikan pelonggaran pengawasan terhadap perusahaan swasta. Prinsip di baliknya adalah individualisme pasar, yang menggunakan pasar untuk menjamin hak dan kebebasan individu dan menolak intervensi negara dalam ekonomi. Jika individualisme pasar diterapkan pada pasar tenaga kerja, pembatasan yang ditetapkan untuk melindungi pekerja mungkin dicabut, seperti yang dipegang oleh mantan pejabat Jepun yang menganjurkan pelonggaran pembatasan di pasar tenaga kerja, Naohiro Yashiro. Pada masa kini, jumlah pekerja yang dapat duduk bersama-sama dengan perusahaan semakin bertambah, dan kelas pekerja memiliki banyak keterampilan dan kebutuhan yang berbeza. Sehingga hubungan yang kuat harus didasarkan pada kepentingan individu pekerja, dan pembatasan pasar tenaga kerja tidak lagi berlaku. Seiring dengan pelonggaran pembatasan pasar tenaga kerja, ada pula hasil lain, iaitu semakin beragamnya hubungan kerja dan peningkatan jumlah pekerja informal, sehingga upah pun jelas-jelas rendah. Zaman kepenatan percaya bahawa jumlah freelancer di masyarakat moden meningkat. Alasan utamanya adalah bahawa perusahaan menerapkan kebijakan perekrutan bakat baru, sehingga sulit bagi orang muda untuk menemukan pekerjaan yang stabil dan menjadi karyawan tetap, yang mengakibatkan pekerja tetap bekerja terlalu lama, sedangkan jam kerja pekerja paruh waktu sangat rendah, menciptakan situasi ekstrim yang sulit untuk mempertahankan kehidupan keluarga. Walaupun persekitaran kerja yang tidak stabil dan gaji yang rendah membuat kita merasa tidak berdaya, namun dengan itu datanglah pelbagai gerakan hidup baru yang cuba menyelesaikan keadaan kerja yang melelahkan. Mungkin ia dapat memberikan inspirasi baru kepada kita, seperti gaya hidup perlahan di Amerika Syarikat, di mana ada orang yang menggunakan beg kertas boleh dikitar semula untuk membawa barang, membaiki perkakas hidup yang boleh dibaiki, meninggalkan keahlian kecergasan untuk bersiar-siar dengan pasangan, dan lebih menitik beratkan kualiti hidup daripada pendapatan. Di Jepun, terdapat fenomena hidup di kampung semakin popular, di mana semakin ramai orang berpindah ke Okinawa,
mengurangkan masa untuk bekerja keras dan lebih banyak melakukan perkara yang disukai. Ada juga gerakan hidup perlahan, seperti dalam makanan, di mana makanan seperti makanan segera seperti McDonald's dianggap sebagai makanan cepat saji, dan menikmati masakan tempatan, memakan dengan perlahan-lahan, dikenali sebagai makanan perlahan. Orang-orang ini mungkin akan menyumbangkan mata wang komuniti, iaitu mata wang perdagangan yang dikeluarkan oleh kumpulan penduduk di kawasan tertentu, terutamanya untuk bantuan dan kerjasama. Jepun kini mempunyai beratus-ratus jenis mata wang komuniti. Di Jepun, terdapat juga sarjana yang mencadangkan revolusi keluarga kebun, di mana mereka bekerja selama 2 hari seminggu dan mengusahakan pertanian atau perniagaan mereka sendiri selama 5 hari, dan membuat kerja tangan. Strategi untuk mencegah kelelahan kerja. 1. Hargai waktu bersama keluarga dan temukan makna hidup di luar pekerjaan. 2. Bagi tugas-tugas rumah tangga, terlibat dalam interaksi tetangga dan kegiatan komunitas. 3. Pastikan untuk mengambil cuti tahunan yang cukup, minimal 1 atau 2 minggu berturut-turut setiap tahun. 4. Usahakan untuk tidak lembur. Jika pekerjaan terlalu berat, minta perusahaan atau serikat pekerja untuk memperbaikinya. 5. Laporkan ke otoritas pengawas jika tempat kerja melanggar undang-undang ketenagakerjaan. 6. Segera pergi ke doktor jika merasa fisik atau mental tidak sihat. 7. Jika merasa tertekan dengan pekerjaan, cari cara untuk berpindah ke posisi yang lebih cocok. 8. Lindungi privasi pribadi dari gangguan alat informasi, dengan tidak menerima pesan dalam waktu tertentu. 9. Berfikir dari sudut pandang pekerjaan untuk menghindari gaya hidup konsumtif yang fokus pada kemudahan dan layanan. 10. Jika terlibat dalam industri transportasi, pastikan untuk membedakan waktu bisnes dan waktu kerja. 11. Keluar dari lingkaran setan kelelahan dan pemborosan, beralih ke gaya hidup yang lebih lambat dan santai. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka, sila klik like dan kongsikan dengan rakan-rakan anda. Jangan lupa langgan saluran kami untuk mendapatkan video-video yang menarik di masa depan. Sokongan anda amat bermakna kepada kami dan membantu kami mencipta lebih banyak kandungan yang anda suka.